Selamat datang ke kelas Sains tahun 1 SVM bersama Cikgu Anim. Okey para pelajar, pada hari ini kita akan berada di topik 5.0 daya dan tekanan. Kita masih di standard kandungan 5.1 tekanan dalam bendalih. Pada akhir kelas hari ini, cikgu harap kamu dapat menjelaskan perkaitan hal laju bendalih dengan tekanan dan seterusnya kamu mampu berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Anda pasti pernah melihat kapal terbang sama ada di hadapan mata atau di kaca televisyen. Bagaimana kapal terbang yang besar dan berat boleh terbang tinggi di awan? Tahukah anda sayap kapal terbang direka khas menggunakan prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli menyatakan apabila had laju suatu bendalih itu meningkat, tekanan dalam bendalih itu akan berkurang. Jangan risau ya para pelajar, anda hanya perlu ingat apabila had laju bendalih meningkat, tekanan akan berkurang. Had laju meningkat, tekanan akan berkurang. Bendalih yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah cecair atau gas. Ini bermakna prinsip ini boleh diguna pakai pada gas, udara dan juga cecair. Untuk permulaan, mari kita lihat bagaimana pergerakan udara atau gas akan menyebabkan perubahan tekanan menurut prinsip Bernoulli. Saya sedang meniup bahagian atas sehelai kertas. Disebabkan saya meniup kertas di bahagian atas, kelajuan udara di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada bahagian bawah kertas. Menurut prinsip Bernoulli, apabila kelajuan meningkat, tekanan akan berkurang. Jadi, tekanan di bahagian atas kertas adalah lebih rendah berbanding tekanan di bahagian bawah kertas. Perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya paduan yang mengangkat kertas tersebut ke atas. Mari kita lihat aplikasi prinsip Bernoulli pada kapal terbang. Reka bentuk sayap kapal terbang yang dipanggil aerofoil membuatkan kapal terbang boleh terangkat. Apabila kapal terbang bergerak, udara akan mengalir di atas sayapnya yang berbentuk seperti aerofoil tadi. Udara bergerak dengan lebih laju di bahagian atas aerofoil berbanding bahagian bawahnya. Ini menyebabkan tekanan udara di bahagian atas lebih rendah berbanding di bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang membolehkan kapal terbang terbang. Penunu Bunsen merupakan satu radas yang menggunakan prinsip Bernoulli. Sewaktu menyalakan api di penunu Bunsen, yang manakah lebih bagus, nyalaan biru atau nyalaan kuning? Mestilah nyalaan biru kerana ia menunjukkan telah berlaku pembakaran lengkap. Jadi, dalam penunu Bunsen, prinsip Bernoulli lah yang membantu berlakunya pembakaran lengkap. Apabila pili gas dibuka, gas akan mengalir dan melalui tiub tersebut dan keluar dengan kelajuan yang tinggi. Kelajuan gas yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Ini mengakibatkan udara dari luar dengan tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan masuk melalui lubang udara. Udara luar yang ada banyak unsur oksigen ini akan bercampur dengan pancutan gas untuk menghasilkan pembakaran yang lengkap. Hasilnya, kita akan dapat nyalaan api panas kebiruan. Mari kita lihat pula kesan prinsip Bernoulli ke atas cecair.
Untuk tujuan itu, kita akan guna tiub seragam seperti yang ditunjukkan dalam visual ini. Apabila air mengalir dalam keluasan yang seragam dari tiub A ke C, kelajuan air berubah daripada perlahan kepada semakin laju. Tiub A mengalir paling perlahan menyebabkan tekanannya paling tinggi. Jadi, aras air naik paling tinggi di dalam tiub A. Kelajuan makin meningkat di tiub B dan paling laju di tiub C lalu menghasilkan tekanan yang paling rendah. Jadi, air paling rendah di tiub C. Cuba kita huraikan apa pula yang akan terjadi jika air mengalir dalam ruang yang sempit. Ketika cecair mengalir dalam ruang yang sempit, kelajuannya akan bertambah. Ini menyebabkan tekanan berkurang. Oleh itu, paras air di tiub yang kedua itu akan menjadi lebih rendah daripada tiub yang pertama. Tahukah anda ketika ribut melanda, atap-atap dan bumbung rumah yang tercabut itu adalah contoh aplikasi prinsip Bernoulli. Apabila angin kencang melalui bahagian atas atap, tekanan sekeliling menjadi rendah, manakala tekanan udara dalam rumah adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya paduan yang menyebabkan atap rumah tersebut pun terangkat. Ada lagi satu contoh yang menarik. Anda pandai naik motor? Tahukah anda ada bahaya yang menanti walaupun kita sedang bawa motor dengan berhati-hati? Apabila sebuah bas bergerak memotong dengan laju di sebelah motor anda, kelajuan udara di antara motor dan bas adalah sangat tinggi. Ini menyebabkan tekanan di situ menjadi rendah. Manakala tekanan yang lebih tinggi di bahagian kiri motor akan menghasilkan daya tolakan. Motor tersebut akan tertolak ke arah bas. Cuba anda bayangkan jika penunggang motor tersebut tidak dapat mengawal daya tolakan, kemalangan pasti akan berlaku. Semestinya anda semua telah faham apa itu prinsip Bernoulli. Jadi, cikgu yakin anda mampu menghuraikan aplikasi prinsip Bernoulli pada peralatan yang lain. Bye!